Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kali ini saya akan menerangkan tentang penerangan tentang mental fizikal menghadapi norma baru kepada kita semua. Okey, yang kedua saya akan menerangkan tentang apakah itu kesihatan mental. Kesihatan mental itu terbahagi menjadi 3. Yang pertama, situasi di mana seorang individu menyadari potensi dirinya. Yang kedua, berdaya tindak terhadap stres kehidupan. Yang ketiga, bekerja dengan produktif dan menyumbang kepada masyarakat. Selanjutnya, saya akan menerangkan tentang kesihatan mental merujuk kepada 3. Yang pertama, cara berfikir. Yang kedua, cara menghadapi masalah dan mengatasinya. Yang ketiga adalah cara berinteraksi dengan orang lain, masyarakat, kawan-kawan dan juga keluarga. Yang terakhir, saya akan menerangkan kepada kita semua tentang apakah yang mempengaruhi kesihatan mental fizikal. Yang mempengaruhi kesihatan mental fizikal itu ada 5. Yang pertama, cara asuhan seseorang. Yang kedua, tahap pendidikan. Yang ketiga, agama dan budaya hidup. Yang keempat, pengaruh persekitaran. Contoh rakan sebaya, guru-guru dan lain-lain. Yang terakhir, keistimewaan seseorang. Baik, mungkin ini saja yang saya dapat terangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama diberi Nurul Ainawatif binti Ma'asri. Di sini saya akan menerangkan langkah-langkah menjaga kesejahteraan mental dan fizikal dalam menghadapi norma baru. Terlebih dahulu, saya ingin menerangkan cara-cara menjaga kesejahteraan fizikal. Bak kata pepatah, mencegah itu lebih baik daripada mengubati. Oleh itu, kita haruslah mematuhi langkah-langkah melindungi diri. Yang pertama, selalu mengamalkan tahap kebersihan diri yang tinggi seperti kerap mencuci tangan dengan menggunakan air dan sabun atau bahan pencuci tangan. Yang kedua, semasa dalam tempoh lawatan ke tempat-tempat yang berlaku wabak ini, kita haruslah sentiasa membawa bersama penutup mulut dan hidung serta bahan pencuci tangan. Seterusnya, elakkan dari mengunjungi tempat tumpuan ramai dan bergaul rapat dengan mana-mana individu yang bergejala. Selain itu, elakkan dari melawat ke ladang haiwan, pasar yang menjual haiwan hidup, tempat sembelihan haiwan atau menyentuh sebarang jenis haiwan. Kita juga harus elakkan dari memakan sebarang produk haiwan yang mentah atau tidak dimasak dengan sempurna. Yang ketiga, segera mendapatkan rawatan perubatan sekiranya jatuh sakit, iaitu mengalami gejala jangkitan saluran pernafasan seperti demam, batuk maupun kesukaran untuk bernafas dalam tempoh 14 hari selepas pulang dari lawatan tersebut. Begitu juga maklumkan mengenai sejarah perjalanan berkenaan kepada doktor yang merawat. Seterusnya, saya akan menerangkan langkah menjaga kesejahteraan mental dengan mengatasi tekanan. Kesedihan, tekanan, kebimbangan, kekeliruan atau kemarahan adalah perkara biasa dalam krisis. Bercakaplah dengan orang yang anda percaya dan boleh membantu. Kekalkan gaya hidup sihat, berhubung dengan keluarga dan rakan, amalkan pemakanan seimbang, tidur secukupnya dan bersenam. Jangan gunakan rokok, alkohol atau ubat untuk menangani kebimbangan.
berjumpalah dengan pekerja kesihatan atau kaunselor. Dapatkan maklumat dan fakta daripada sumber yang sahih seperti laman web WHO, Agensi Kesihatan Awam dan Negeri supaya anda boleh mengambil langkah berjaga-jaga. Sentiasa positif dengan mengurangkan masa menonton atau mendengar liputan media yang anda anggap sebagai menjengkelkan. Senaraikan kemahiran yang pernah digunakan dalam menghadapi masa-masa sukar sebelum ini. Kesihatan mental merupakan satu konsep yang memerlukan keseimbangan di antara aspek fizikal, psikologi, kerohanian dan sosial. Kesemua aspek ini ada saling kaitannya yang boleh mempengaruhi kebolehan seseorang bertindak balas dengan cara yang sesuai dan sewajarnya. Kesihatan mental tidak boleh dipisahkan daripada kesejahteraan fizikal. Kesihatan dan serta penyakit mental dan fizikal merupakan sebahagian daripada kehidupan yang penting dan saling bergantung antara satu sama lain. Di sini menunjukkan gambar rajah berkaitan hubung kait kesejahteraan fizikal dan kesihatan mental, yang mana kesan oleh penyakit fizikal ke atas penyakit mental dan kesan oleh penyakit mental ke atas penyakit fizikal. Okey, itu sahaja mengenai hubung kait antara kesejahteraan kesihatan fizikal dan mental. Okay, jom kita ke isi seterusnya. Okey, hai, Assalamualaikum. Nama saya Haziatul Natasha. Hari ini saya ingin menerangkan serba sedikit kesan kesejahteraan mental dan fizikal, norma baru. Seperti sedia maklum, negara kita telah dilanda satu bencana yang amat berbahaya iaitu virus COVID-19. Kejadian wabak COVID-19 ini yang semakin menular adalah penting untuk kita menyedari bahawa tentang impak psikologi dan kesihatan mental terhadap bencana ini. Tidak lupa juga dengan faktor fizikal kita. Perlu diperjelaskan bahawa pandemik bukan sahaja satu fenomena perubatan tetapi turut menjejaskan ekonomi secara tidak langsung. Sebagai contoh, sektor pelancongan, perniagaan serta produktif organisasi menunjukkan penurunan yang ketara kerana orang ramai tidak lagi pergi melancong, mengurangkan urusan jual beli di tempat awam serta tenaga kerja yang terpaksa menjalani kuarantin merupakan penyebab kepada masalah ini. Ada yang ditawarkan cuti tanpa gaji serta ada juga yang hilang pekerjaan ekoran wabak ini. Ini bermaksud bukan sahaja gejala penyakit tapi faktor ekonomi turut memberi kesan kepada masyarakat dan individu secara psikologi sehingga menimbulkan gangguan dalam kehidupan seharian. Okey, yang seterusnya adalah tahap penjagaan diri juga dipertingkatkan seperti penjagaan pemakanan dan kebersihan. Wabak COVID-19 ini dipercayai berpunca daripada pemakanan sebahagian jenis haiwan. Bahkan kebanyakan jenis penyakit yang dihadapi manusia dipercayai disebabkan pemakanan mereka. Daripada kejadian ini, tabiat pemakanan juga turut diperbaiki. Pembentukan satu tabiat dan disiplin yang kuat untuk penjagaan kebersihan. Sejak bermulanya krisis wabak ini, kita digesa untuk mengamalkan tabiat kebersihan awam yang baik. Antaranya ialah mencuci tangan dengan kerap dengan menggunakan sabun, menggunakan hand sanitizer jika ketiadaan air, menggunakan tisu apabila batuk dan bersin, memastikan kebersihan tandas awam dan lain-lain. Hakikatnya, tabiat penjagaan kebersihan ini bukannya hanya untuk diwujudkan ketika kita menghadapi krisis ini. Menjaga kebersihan diri dan tempat awam adalah suatu amalan yang sangat penting, menjadi sebahagian daripada kehidupan kita. Bukan itu sahaja, daripada kejadian ini, individu yang bergelar pelajar juga amat terkesan kerana mereka terpaksa menjalankan pembelajaran di atas talian ataupun e-learning. Ini telah memberikan masalah kepada pelajar yang tidak mempunyai akses internet dan ketiadaan peranti. Bukan itu sahaja, ianya juga memberikan kesan kepada guru dan ibu bapa untuk memantau prestasi pelajar dan tiada proses pembelajaran dua hala, sebaliknya pelajar terpaksa membuat kerja rumah. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Masya binti Abdul Hamid. Hari ini saya akan menerangkan mengenai sokongan emosi dalam konteks kesejahteraan mental dan fizikal menghadapi norma baru. Kesihatan mental sering dikaitkan dengan kesan pandemik COVID-19. Kerisauan, kebimbangan, tekanan yang melampau, tidak dapat tidur malam, tidak ada selera makan dan menyendiri adalah tanda-tanda gangguan kesihatan mental.
Sekiranya individu itu tidak ada sesiapa yang boleh mendengarinya atau memahaminya, maka tanda-tanda ini akan menjadi lebih serius. Jelasnya, sokongan emosi amat penting, terutamanya dari ahli keluarga sendiri. Ahli keluarga mengambil inisiatif, terutamanya ibu bapa, dengan bersama-sama dengan anak-anak seperti berkomunikasi dengan lebih efektif. Jadikan waktu malam tanpa gadget di meja makan adalah waktu kemesraan. Menunjukkan kasih sayang terutamanya kepada anak-anak dan pasangan, sudah pasti perhubungan ahli keluarga akan lebih baik. Komunikasi dan perhubungan yang baik sesama keluarga akan membantu setiap individu di rumah untuk berdaya tindak dengan lebih baik dalam situasi yang membimbangkan ini. Ini adalah salah satu hikmah yang ketara adalah keluarga dapat berkumpul bersama di bawah satu bumbung, dan dengan ini dapat sokongan emosi antara satu sama lain. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.